Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Semoga tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita sambung balik perbincangan berkenaan dengan 40 kisah palsu ataupun dhaif berkait dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebelum ini kita telah pun bincang bab berkenaan dengan nombor 26 berkenaan dengan pokok sahabat yang dikatakan sahabat Nabi SAW. Dan kemudian kita dah sebut dah dari sudut geografi, daripada sudut hujah para ulama dan sebagainya telah pun kita detailkan. Malam ni kita sambung lagi yang ke-26 111 berkenaan dengan, dan kita kena ingatlah perbincangan ni ataupun kitab kita ataupun penulisan ini, buku ni, dia pada sebelum awal-awal tu banyak cerita tentang yang palsu lah. Yang palsu. Masuk bab yang kedua ni lebih kepada riwayat-riwayat yang lemah, yang tak kukuh daripada sudut riwayat. Maka antaranya kisah yang ke-26, Nabi SAW tidak mempunyai bayang. Ini biasa kita dengar, mungkin penceramah-penceramah ke, ataupun dia memang ada hadis dalam riwayat Al-Hakim, dalam riwayat Tirmizi dan sebagainya. Cuma ada hadis saja tidak cukup. Dia kena ada dia punya perbincangan statusnya ataupun maksud di sebaliknya, apakah pandangan-pandangan para ulama dan sebagainya, yang kita akan detailkan insya-Allah. Baik, kita baca dulu muka surat 111. Antara kisah yang masyhur di dalam sirah ialah Nabi SAW tidak mempunyai bayang-bayang. Seperti mana diriwayatkan daripada Ibnu Saba mengatakan, inna zillahu sallallahu alaihi wasallam kana la yaqa' 'ala al-ardi wa annahu kana nura wa kana idza masha fi syamsi awil qamari la yadhhar lahu dhillu. Baik, kata beliau, riwayat daripada Ibnu Saba. Ibnu Saba ni siapa? Abdullah bin Saba lah. Katakan dia ni orang Yahudi lah. Daripada riwayat daripada dia, dalam hadis ni ada juga riwayat daripada orang Yahudi, seperti yang kekal di dalam keyahudian dia tu. Dia tak masuk Islam kan. Kalau macam contohnya Tamim Ad-Dari dan beberapa orang lagi tu dulu Yahudi lah, lepas tu masuk Islam kan. Tapi kalau daripada sudut riwayat mereka ini, macam Ka'ab bil Ahbar, riwayat daripada Ka'ab bil Ahbar, riwayat daripada Ibnu Saba, dia asalnya pun dah problem lah, dah jadi isu dah. Cumanya daripada sudut dia punya perbincangan itu kita kena detailkan lah. Okay. Baik, maka katanya sesungguhnya bayang Nabi SAW terlihat pada bumi kerana baginda Nabi SAW sendiri adalah cahaya. Okay. Tersilap terjemahan tu, kena betulkan nanti. Okay. Iaitu adalah bayang Nabi SAW tidak terlihat, la yaqa', tidak terlihat pada bumi kerana baginda sendiri adalah cahaya. Apabila baginda SAW berjalan di bawah terik atau di malam bulan purnama, tidak nampak bayangnya, tidak jelas ataupun kelihatan bayangnya. Dalam riwayat yang lain, Zakwan seorang tabi'in menyatakan, lam yara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhil fi syamsi wal qamari. Tidak terlihat bayang Rasulullah SAW di bawah matahari, maksudnya panas ataupun terik matahari, mahupun di bawah bulan purnama. Okay. Jadi yang ini diriwayatkan daripada Muhammad bin Yusuf As-Salih Asy-Syami. Beliau ni penulis kitab sirah lah. Dia disebut dalam kitab dia, dan juga beberapa kitab sirah yang lain. Kalau sirah-sirah popular Ibnu Ishaq adalah riwayat-riwayat yang berkait dengan cerita ni. Dan ada orang kata ada dalam riwayat Imam Tirmizi, ada dalam riwayat Al-Hakim dan sebagainya. Jadi kita kata sebenarnya dia adalah cuma daripada sudut status. Sebab tu selain daripada Bukhari dan Muslim, maka kita kena tahu status lah. Status tu sama ada daripada ulama-ulama terdahulu ataupun ulama-ulama yang terkemudian.
Itu maksudnya penting untuk kita mengetahui status hadis Nabi SAW. Baik, kita baca dulu. Para ulama hadis menyatakan antaranya hadis ini bertaraf lemah, dhaif kerana sanadnya terputus. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti atau tokoh hadis mazhab, antara tokoh hadis mazhab Al-Syafi'i, Imam Syafi'i, hadis ini mursal, iaitu sejenis hadis yang termasuk di dalam kategori hadis-hadis lemah. Maksud ini patutnya proofreader kena semak lah benda-benda macam ni kan. Kadang-kadang kita tak perasan dah. Ini mungkin ini yang saya yang pada buku dalam ke alam? Alam. Memang silah. Dia buku ni kita dah hantar manuskrip. Dah hantar tu patutnya dia orang ada editor syariah lah. Lepas tu ada editor proof. Maksudnya dia sudut bahasa apa semua tu semak sekali lah. Ni terlepas pandang belaka ni. Penulis terlepas. Hak tu terlepas, tu terlepas. Kan? Okey. Maka dalam. Okey. Maka di dalam kategori hadis-hadis lemah. Kerana gugur padanya syarat utama hadis sahih, iaitu mesti bersambung sanad. Disebut oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Khasa'is Al-Kubra. Fatwa Lajnah Ad-Daimah Arab Saudi ketika ditanya berkenaan masalah ini, mereka, para ulama menyimpulkan, mereka ni antaranya Syekh Dr. Abdullah Sulaiman Al-Mani, kemudian juga Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Baz, ada ramai lagi lah. Jadi ramai lah ulama-ulama dalam Lajnah Ad-Daimah ni, dikira fatwa besar Arab Saudi lah. Baik, menyatakan bahawa ini adalah pendapat yang batil, bertentangan dengan nas Al-Quran dan Al-Hadis yang menjelaskan kejadian Nabi SAW adalah sama dengan manusia. Atau boleh rujuklah pada kitab dia, Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah pada jilid yang pertama, muka surat 464. Baik, kemudian Syekh Khalid bin Sa'ud Balikhat berkata ia adalah kisah batil dan khurafat. Beliau ni salah seorang daripada ulama hadis dalam Multaqa Al-Hadis, ataupun kita kata perhimpunan ulama-ulama hadis lah, ataupun ulama-ulama hadis dan juga pelajar-pelajar hadis, Multaqa Ahlul Hadis dipanggil. Malaysia dulu kita ada juga, tapi tak ada lah. Mula ada, lepas tu dah tak ada. Kan? Yang ada pun kalau popular sikit pun KDN je lah kot. Ada KDN tu, ada Lajnah Tasihih Hadis dipanggil. Tapi sejauh mana tu tak tahulah kan. Tu dia punya tanggungjawab lah. Okey. Adapun sebahagian ulama seperti Imam Al-Bahuti di dalam kitabnya Kashful Qina berhujah, ini kitab antara kitab utama dalam mazhab Hanbali. Kashful Qina ni berhujah dengan hadis Nabi SAW berdoa dalam hadis yang direkod oleh dalam Sahih Muslim yang bermaksud Allah maj'alni nura, ya Allah jadikanlah aku cahaya. Jadi hadis itu sendiri bertentangan lah, fil qalbi nura, ya Allah jadikan aku cahaya, jadi apa? Maka menunjukkan bahawa sebaliknya, maka bayang-bayang itu zahir itu macam manusia biasa lah. Sebab tu Nabi minta cahaya pada tubuh badan Nabi, kiri Nabi, belakang Nabi kan. Kita selalu doa Allah maj'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura, pada mata, pada penglihatan, pada hati. Maka semua itu merujuk kepada cahaya. Baik. Dan kemudian menunjukkan Nabi SAW tidak mempunyai bayang kerana Nabi SAW adalah cahaya. Ulama lain menjelaskan bahawa maksud nur di situ adalah hidayah dan juga kebenaran. Itu lebih tepat. Disebut oleh Imam Nawawi dan sebagainya, maksud ya Allah jadikan aku cahaya tu bukan sebab tak ada cahaya, tak ada apa bayang-bayang, tapi bermaksud ialah sentiasa di atas petunjuk, iaitu rahmat, keberkatan, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita habis kat situ dulu. Nanti kita sambung yang tu. Okey, kita patah balik. Baik, hadis ini riwayat daripada Abdullah ibn Sabah. Ataupun Ibnu Sabah. Ramai je nama-nama yang rekod dalam sejarah yang tak bagus ni, yang melawan Nabi ni. Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah juga kan. Abdullah bin Sabah pun sama juga kan. Jadi kita kata ini adalah rekod lah. Jadi menunjukkan bahawa asal hadis ni riwayat ada riwayat. Ada riwayat. Bukanlah seperti mana kisah Yahudi dengan Nabi, Yahudi buta dengan Nabi sebelum ni kan, kita pernah baca dan sebagainya. Yang itu tak ada langsung riwayat dah. Yang ini ada riwayat, tapi dari sudut statusnya atau diperbincangkan. Okey. Yang pertama disebutkan bayang Nabi terlihat pada bumi kerana baginda sendiri adalah tidak terlihat pada bumi kerana baginda sendiri adalah cahaya. Apabila baginda Nabi SAW berjalan di bawah terik atau di malam bulan purnama, tidak nampak bayangnya. Siapa yang riwayat ni? Mestilah sahabat.
Kenapa tiba-tiba Ibnu Sabah yang riwayatkan? Mana sahabat-sahabat besar yang lain? Anas bin Malik tak riwayat. Sedangkan Anas bin Malik ni banyak riwayat tentang tubuh badan Nabi, tubuh batang Nabi, keadaan jasad Nabi, rambut Nabi, semua dia riwayat. Kan termasuklah Ibnu Umar, termasuklah Sayyidatina Aisyah sendiri. Tak ada sahabat-sahabat yang besar. Tiba-tiba keluar riwayat Ibnu Sabah. Kan? Orang yang satu paling tak dikenali lah daripada sudut perawi hadis. Yang kedua, dia sendiri kekal dalam Yahudi. Abdullah bin Sabah. Dia lah sebab apa? Sebab pemerintahan, sebab peperangan. Dia juga sebab pembunuhan Uthman. Walaupun tak disebut secara jelas siapa yang bunuh Sayyidina Uthman, tapi kalau kata ikut pandangan Syekh Muhibbuddin Khatib, dia kata isyarat nampak lebih kepada perancangan geng-geng Abdullah bin Sabah lah yang pergi tetap jari isteri Sayyidina Uthman apa semua tu kan. Dia lah. Kan? Perancangan daripada dia. Jadi dia ni orang yang terkenal dalam sejarah, bukan orang yang baik. Tiba-tiba riwayat hadis. Boleh jadi. Kan orang menceritakan tentang Nabi, orang bukan Islam ceritakan pasal Nabi, tetapi riwayat itu tidak diterima melainkan dia memeluk Islam. Sebab ada je dalam kategori hadis ni, ada jenis hadis yang pertama, sahabat tu riwayat belum dia baligh lagi. Contohnya berapa riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Waktu dia kecil belum baligh lagi. Maka dia riwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia telah dewasa, dia riwayatkan hadis yang sama, maka diterima. Kan ada sebahagian mensyaratkan nak riwayatkan hadis tu sahabat tu mesti baligh. Maksudnya dewasa lah. Ada yang menyatakan tidak disyaratkan baligh. Tapi kita kata itu ada perbezaan khilaf. Tu satu. Yang kedua, dia riwayatkan sewaktu mana dia dengar tu waktu dia belum Islam. Lepas tu dia memeluk Islam. Dan kemudian dia riwayatkan hadis yang sama. Maka yang tu diterima. Yang tu tak ada khilaf di kalangan para ulama tentang ulama hadis. Bila mana dia dulu sebelum Islam dengar hadis Nabi, lepas tu tiba-tiba dia dah Islam, dia riwayatkan hadis Nabi, maka dia tidak menjadi satu benda yang ditentang. Okay. Kemudian yang ketiga, memang dah riwayat tu waktu dah balik ataupun dah Islam, tu memang lagi lah tak ada lagi perbezaan di kalangan ulama, maka hadis-hadis seperti itu adalah diterima. Itu daripada sahabat. Okey. Kemudian dalam riwayat lain, Zakwan seorang tabi'in menyatakan, dia katakan Zakwan ini ialah pembantu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan Zakwan ini, hadis sahih lah, dia ni yang mula-mula baca Quran pada mushaf. Mula-mula baca Quran pada mushaf. Sebab tu kalau perbincangan tentang baca Quran pada mushaf tu maksudnya ketika solat. Waktu solat tarawih, ketika mana pada zaman itu Nabi SAW dah wafat, jadi Zakwan jadi imam, pembantu Sayyidatina Aisyah. Dan kemudian selepas mana dia, maksudnya di situ nak bagi tahu bahawa Sayyidatina Aisyah bagi tahu ataupun secara directnya bagi tahu bahawa dibenarkan untuk baca Quran daripada mushaf. Mazhab Syafi'i lagi luas lah. Kan? Kalau yang solat wajib pun boleh, ada perbincangan panjang, Imam Nawawi sebut dan sebagainya. Solat sunat pun boleh tengok mushaf. Cuma itu perbincangan lah. Cuma nak bagi tahu siapa Zakwan tu. Okay. Baik, dia merupakan seorang tabi'in. Beliau menyatakan tidak terlihat bayangan Rasulullah SAW di bawah matahari maupun di bawah bulan purnama. Ni persoalan dia. Macam mana dia tahu sedangkan dia tabi'in? Okay. Maka sebab tu kata Imam As-Suyuti, ia bertaraf lemah kerana sanadnya terputus. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, antara tokoh hadis mazhab Syafi'i, hadis ini mursal, iaitu sejenis hadis yang termasuk dalam kategori hadis yang lemah. Dan kerana gugurnya pada syarat utama hadis sahih, iaitu mesti bersambung sanad. Yang pertama, siapa Imam Suyuti ni? Imam Suyuti ni terkenal lah, biasa kita dengar. Dia berasal daripada Asyut, iaitulah di Mesir, berhampir dengan Kahirah. Itu tempat dia asal. Dia ni kira ulama Mesir lah. Dia pertengahan, dia berada pada abad pertengahan lah. Lebih kurang waktu meninggal tu 849 Hijrah, lebih kurang lah waktu itu. Maka menunjukkan bahawa beliau ini, kalau daripada sudut ulama hadis banyak mengkritik dia punya pandangan-pandangan kerana dia mutasahil. Dia sangat bermudah-mudah dalam mensahihkan riwayat. Dia maksudnya kalau hadis tu, hatta kalau hadis tu palsu pun payah dia nak kata palsu. Paling kurang dia kata dhaif. Paling kurang dia kata dhaif. Tapi bila mana Imam Suyuti kata dhaif tu, itu memang sama ada dhaif ataupun palsu. Kalau dia kata hasan, kena hati-hati. Kalau dia kata sahih pun, kena semak balik.
dengan ulama-ulama yang lain lah. Maksudnya kena tengok apa contohnya Tirmizi ke ataupun ulama-ulama sebelum tu lagi, kena tengok dulu kan, ataupun ulama-ulama Asy-Syaukani ke contohnya, bandingkan riwayat-riwayat itu kan. Jadi dia bukan maksud berbahaya tak, tapi metod dia tu dia agak bermudahan daripada sudut perawi-perawi yang dhaif yang apa semua ni, mungkin hasan je lah kot, boleh terima lah macam tu lah kan. Tapi ada ulama yang mana agak ketat sikit, maka sebab tu kalau kita tengok di sisi ulama hadis pun berbeza pandangan pendapat tentang isu hadis ni. Kadang-kadang ada yang kata dhaif, ada yang kata hasan dan sebagainya, berdasarkan penilaian mereka kepada perawi hadis tu sendiri. Ada yang kata jumpa pendapat pandangan imam-imam terdahulu, perawi ni boleh pakai, perawi ni tak boleh pakai, perawi ni okey tak okey, ataupun perawi ni pada waktu asal dulu sebelum apa-apa berlaku pada diri dia boleh pakai, lepas tu dah dia nyanyuk ke apa tak boleh dah. Dia riwayatkan hadis kan. Ada dulu kitabnya ada, lepas tu kitabnya terbakar macam Ibnu Lahiyah, Abdullah bin Lahiyah dan yang lain-lain. Maksudnya ulama hadis sendiri kadang-kadang memang ada perbezaan daripada sudut menilai status hadis kan. Cuma kita kata kita peganglah mana yang lebih kita yakini, kukuh dan sebagainya. Okey, jadi hatta Imam Suyuti sendiri pun menyatakan bahawa hadis ini mursal. Mursal ni apa? Terputus sanad dia lah. Terputus tu sebab apa? Tabi'i riwayat direct terus pada Nabi, itu dipanggil mursal. Patutnya kena ada sahabat lah. Okay, sebab tu kata Imam Al-Baiquni menyatakan bahawa wal mursalun as-sahabiyyus saqat kan. Mursal itu ialah sahabat itu gugur, tak ada sahabat. Betul lah, dari sudut takrifnya tu okey lah. Ulama-ulama hadis pun terima lah lebih kurang, maksudnya takrif macam tu lah. Maksud sahabat tak ada kan. Patutnya mesti ada tabi'in, sahabat Nabi, baru Nabi. Yang ni Nabi terus sahabat. Majoriti para ulama hadis, muhaddithin, mereka tidak menerima riwayat yang mursal, dhaif lah. Tapi kalau ulama fiqh, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebahagian lagi, mereka menerima dengan bersyarat. Imam Syafi'i lagi lah letakkan syarat-syarat tertentu kan. Syarat tu hadis tu mesti diriwayati oleh perawi yang terpercaya, bukan sebarang tabi'in lah. Kalau Hasanul Basri riwayat, boleh ya. Kalau Ibnu Sirin riwayat, kena tengok kan. Kalau Sa'id Ibnu Musayyib riwayat, kena tengok lah. Jadi orang-orang yang besar-besar ni mereka akan terima dan akan nilai, akan tengok. Tapi kalau orang bawah tu tak pernah dikenali tabi'in tu. Sebab tu dia ada kategori dia, sigar tabi'in. Tabi'in yang dia bukan kecil. Tabi'in yang tak terkenal, dari sudut riwayat pun tak berapa ada hadis dan sebagainya. Ada dipanggil tabaqat tu, dia punya pertengahan tu, dia ada pertengahan. Ada pula tabi'in yang tinggi. Macam sahabat lah, sahabat pun ada. Dipanggil sebagai kibarus sahabah, sahabat yang besar-besar, yang hebat-hebat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibn Abbas, apa semua tu. Ada yang panggil sigar tabi'in, yang jarang-jarang kita dengar nama dia. Kan? Jarang-jarang kita dengar dia punya riwayat dia. Kan? Jadi kita kata itu antara dia punya perbincangan. Okey. Maka hadis mursal dalam bab ini, dalam bab sirah ataupun dalam bab perbincangan hadis ini, kita kata dia dianggap sebagai hadis yang dhaif ataupun yang lemah. Kerana gugur padanya syarat utama hadis sahih ialah mesti bersambung sanad. Sebab tu ini praktikal lah ni. Kan kita tahu, kita belajar mustalah hadis, kemudian kita tahu daripada sudut apply dia tu ataupun cara macam mana nak gunakan tu, baru kita nampak rupanya semua kategori hadis ni dia ada kategori dan kemudian ada sebab dan kenapa dia boleh jadi lemah, dia boleh jadi boleh dipakai, tak boleh dipakai, ditolak dan sebagainya. Okey, kemudian tu tuan-tuan boleh baca di sinilah, Fatwa Lajnah Daimah kepada Syekh Khalid. Okey, kemudian bawah tu ada pun sebahagian ulama seperti Imam Al-Bahuti. Imam Al-Bahuti ni sering dirujuklah kalau dalam berkait dengan kitab-kitab utama dalam mazhab Hambali kan. Sebab tu dalam mazhab ni dia ada kitab utama. Dia bukan main sebut je ini pandangan Hanafi dalam kitab sekian. Dia bukan boleh main sebut gitu ya. Kalau contoh dia kata ini pandangan mazhab Hanafi dalam kitab apa, Al-Maghinani contohnya. Al-Maghinani ni dia ada kitab dia Bidayatul Hidayah ataupun kitab Al-Hidayah. Itu kitab utamalah dalam mazhab Hanafi kan. Contoh disebut dalam kitab As-San'ani, Al-Kasani dalam Bada'i' Sana'i, itu mazhab utamalah mazhab Hanafi kan. Tapi kalau disebut oleh pandangan mazhab Hanafi disebut oleh As-Sumbulani dalam kitabnya Marakil Falah, ini pendapat muktamad dalam mazhab Hanafi, tak betul.
Sebab Marakil Falah dia bukan kitab muktamad utama dalam mazhab Hanafi. Tu kena faham tu. Kan? Macam setengah orang dia kata ini pendapat mazhab Syafi'i muktamad disebut dalam fiqh manhaji. Bukan nak merendahkan taraf fiqh manhaji tu. Itu pun antara kitab yang dah kita kata yang telah disadur lah, yang telah dinilai oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, Syekh Mustafa Al-Khan, Syekh Ali, Dr. Ali Syubaji dan sebagainya. Tapi kita kena pergi yang utama. Contohnya apa? An-Nawawi dalam Majmu', An-Nawawi dalam Minhajul Talibin, Ar-Rafi'i dalam Syarh Al-Aziz, kan, dan yang lain-lain. Baru kita kata yang itu muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kan? Dia kalau pandangan tu pandangan. Tapi hak muktamad tu bukan senang-senang nak sebut ni pandangan muktamad. Apatah lagi kata ini ijma' ulama. Lagi bahaya. Ulama telah berijma'. Ijma' macam-macam pula dah. Kan? Ijma' sahabat, ijma' khulafa' ar-rasyidin, ijma' ahlul bait, ijma' 4 mazhab, ijma' semua ulama, ijma' mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Dia ada macam-macam tu. Jadi itu pun tak boleh silap untuk menukilkan pandangan gitu. Okey? Begitu juga Maliki, mazhab Maliki. Ada kitab utama. Contohnya apa? Mukhtasar Al-Khalil. Mukhtasar Al-Khalil ni kitab utamalah mazhab Maliki. Maksudnya kalau kita kata ini pendapat muktamad dalam mazhab Maliki, awak ambil daripada mana? Saya ambil daripada Mukhtasar Al-Khalil ataupun Mihnul Jalil ataupun Mawahibul Jalil, syarah kepada kitab-kitab tadi tu. Tu muktamad tu. Ni awak ambil dapat daripada mazhab Maliki. Saya ambil saya baca je lah kat Google. Tu problem tu kan. Mazhab Hanbali pun sama juga. Maka Hanbali dia ada dia punya utama dia. Itu belum cerita zahir riwayah, kemudian murid-murid Syafi'i dan itu cerita lain lah. Murid-murid Abu Hanifah, kan, Zufar, Hasan Syaibani, Abu Yusuf, itu cerita lain. Cuma nak bagi tahu, kita nak quote kitab, nak ambil pandangan utama dalam mazhab, dia bukan sebarangan untuk kata ini muktamad mazhab. Ini pendapat utama mazhab. Sedangkan benda tu kadang-kadang cuma pendapat imam-imam ataupun kitab-kitab dalam mazhab, bukan muktamad mazhab. Itu contohnya kan. Sebab tu orang biasa sebut ini pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ini pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kitab mana tu yang menyatakan muktamad tu? Tu kena jujur lah. Okey. Baik. Maka Kisyaful Qina antara kitab utama dalam mazhab Hanbali. Maksudnya kalau satu orang dinukilkan pendapat mazhab Hanbali, contoh dalam bab sekian-sekian, ambil kat mana? Dia kata dalam Kisyaful Qina oleh Al-Bahuti. Tu antara kitab muktamad lah tu. Dia punya dari sudut kekuatan dia. Okey. Baik. Maka mereka berhujah ataupun beliau menyatakan hadis Nabi SAW berdoa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim yang bermaksud, ya Allah jadikanlah aku cahaya. Allah menja'al fi qalbi nura waja'ani nura tahti nura fawqi nura dan sebagainya kan. Yang doa yang selalu kita baca tu. Baik. Jadi itu menunjukkan bahawa Nabi sudah tidak ada bayang-bayang. Sebab Nabi jadikan pada cahaya. Nur lah. Tu pergi kepada Nur Muhammad dan yang lain-lain lah kan. Jadi kita kata itu pun kita dah bincang pada sebelum ini. Jadi mempunyai bayang kerana Nabi adalah cahaya. Ulama yang lain menjelaskan bahawa maksud Nur di situ adalah hidayah dan juga petunjuk kebenaran. Itu maksud sebenar tu. Kita doa ihdinas siratal mustaqim, bukan jalan yang lurus secara hakiki, jalan yang lurus. Maksudnya hidayah, maksudnya petunjuk kan. Maksudnya kita doakan Allah menjadi fi qalbi nura. Nura ni maksud cahaya hati kita apa? Untuk terima hidayah, untuk lebih istiqamah, lebih dekat kepada amal soleh. Itu maksud dia. Sebab tu kita doa, bukan maksud cahaya ni keluar cahaya. Kan? Bukan maksud mata, kita doa mata kita pelihatan keluar cahaya. Bukan. Kalau mata apa? Untuk pelihatan, melindungi daripada benda-benda yang tak elok. Kita nakkan cahaya di hari akhirat kelak. Itu maksud dia. Kan? Okey. Kemudian juga habis. Maksudnya kita dapat faham bahawa kisah ini ada riwayat, tetapi dia bukanlah daripada riwayat yang kuat, yang kukuh untuk dijadikan hujah. Nabi tidak mempunyai bayang. Lagipun daripada sudut kita nak beramal, apa kelebihannya? Orang bergaduh, Nabi ada bayang ke tak ada bayang? Dari sudut ilmu pengetahuan okeylah, tapi daripada sudut amalan kita yang kita nak kena buat, kan? Daripada sudut mukjizat, yang itu zaman sahabat lah. Yang mukjizat paling besar yang kita ada Al-Quran lah. Zaman sahabat memang bulan terbelah, air memancar daripada tangan Nabi, kan, makanan boleh jadi banyak dan sebagainya. Itu mukjizat, itu habis kat situ lah. Tapi kita kena beriman itu adalah mukjizat keyakinan kita. Zaman kita tak ada Quran lah. Baik. Jadi itu dia punya perbincangan. Okey. Jadi kita nak tengok Nabi SAW adalah manusia seperti kita dari sudut kejadiannya. Nabi SAW adalah manusia seperti kita yang diberikan kelebihan mukjizat berbanding kita. Hikmah Allah melantik baginda Nabi SAW dalam kalangan manusia adalah memberikan kita kemudahan untuk mengikut syariat.
Firman Allah Subhanahu wa taala, ni hujung surah Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, sungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahawa sungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Ini menunjukkan bahawa Nabi itu adalah sifatnya manusia. Nabi menangis, Nabi ketawa, Nabi makan, Nabi minum, kan? Bahkan yamshi fi suq, Nabi berjalan dekat pasar. Ada orang Yahudi apa semua tak puas hati, kafir Quraisy kata, apa Nabi berjalan dekat pasar? Seolah-olah macam tak berapa terpercayalah berjalan dekat pasar tu, kan? Dia kata biasa kehidupan manusia, kan? Nak pergi membeli ke, nak pergi meniaga ke apa dan sebagainya, tidak jadi masalah. Cuma kita kata asalnya Nabi itu memang adalah manusia yang biasa, tetapi kelebihannya Allah bagikan wahyu dan dia dibangkitkan menjadi rasul. Itu kelebihan dia. Sebab kenapa kena Nabi? Kena manusia? Sebab nak bawa syariat kepada manusia. Kalau kita tengok peratus yang lebih besar, syariat Nabi adalah kepada manusia. Pada jin, berapa ekor jin yang Islam? Kalau haiwan, berapa ekor haiwan je yang ada kes apa semua mengadu dekat Nabi? Adalah macam unta mengadu kat Nabi. Dalam riwayat Imam Tirmizi dan sebagainya, tuan dia tu tak bagi makan dekat dia, kemudian dia bebankan, angkat berat-berat, letak kat unta tu apa, unta tu mengadu lah dekat Nabi. Memanglah rahmatan lil alamin, makhluk ke jin ke apa, tapi peratus yang lebih besar manusia. Sebab tu hikmah dia, kan? Tidak di kalangan jin, Nabi tu tidaklah di kalangan apa-apa, tapi di kalangan manusia, kerana manusia tu yang lebih utama, kan? Banyaklah ayat Quran yang mention berkait dengan manusia, mereka yang menerima taklif, beban tanggungjawab syarak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ni Allah kata, qul innama, katakanlah sesungguhnya, ana basyarum mithlukum, aku adalah manusia seperti kamu. Cuma bezanya apa? Diwahyukan kepada aku, dan kemudian dengan wahyu tu nak menyatakan apa? Allah adalah Tuhan yang esa. Kan? Jadi di sini nak bagi tahu Nabi bukan Tuhan. Sihat ke tak sihat ke, sihat ke tak sihat, kan? Nabi bukan Tuhan. Nak bagi tahu Nabi adalah hamba Allah Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Lepas tu dia kata pula, memang dah bukan sebut ni, tapi dia menyamar pula dah. Dia menyamar. Sebenarnya dia Tuhan tapi dia menyamar jadi Nabi. Macam-macam lah, pusing, kan? Tapi kita nak kata asalnya ialah manusia dan dilantik jadi rasul. Bahkan kita tak boleh pula angkat Nabi ni sebagai Tuhan. Tak boleh. Kerana ia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita tak boleh angkat. Sebab tu Nabi sebut apa? Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kan? La tatruni kama atra yahud wan nasara walakin qulu Abdullah wa rasulah. Kan? Jangan kamu mengangkat aku seperti Yahudi dan juga Nasara mengangkat nabi-nabi mereka. Tapi katakanlah aku adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Nabi sebut je lah. Maksudnya memuji itu apa? Yahudi jadikan apa? Yahudi jadikan Tuhan, Uzair anak Allah, Isa anak Allah, kan? Dan sebagainya, kan? Jadi mereka angkat terus puji-pujian tu jadi Tuhan terus. Tak, Nabi tak suruh buat macam tu, kan? Nabi kata hamba Allah dan juga Rasulullah. Maksudnya wahyu dan masa sama Nabi manusia yang nak irsyad, maksudnya beri petunjuk kepada manusia. Jadi benda ni jelas, benda ni jelas. Okey. Di antara hadis sahih yang menceritakan tentang kejadian Nabi SAW adalah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW berkata, ni tuan-tuan boleh rujuk. Ini satu dalam Sahih Bukhari, satu hadis pertama dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Hadis pertama. Kan, menceritakan tentang keadaan Nabi, bentuk Nabi, rupa parah Nabi dan sebagainya. Baik. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW berkata, adalah ukuran ketinggian Nabi Rasulullah SAW tidaklah terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah. Tulul ba'in, dalam riwayatnya, tidak terlalu tinggi sangat sehingga kita panggil apa, terlampau lampai sangat tingginya, dan tidak juga terlalu rendah, pendek. Okey, sederhana lah. Kemudian warna kulitnya putih kemerah-merahan, tidak terlalu putih seumpama kapur dan tidak pula pucat pudar. Rambut baginda Nabi SAW pula seperti berombak, tidak terlalu lurus dan tidak pula terlalu kerinting. Allah melantik baginda menjadi Nabi ketika berumur 40 tahun. Baginda Nabi SAW telah tinggal di Mekah selama 10 tahun dan juga di Madinah selama 10 tahun. Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan baginda ketika berumur 60 tahun
dan uban yang ada di rambut dan di janggut baginda tidak melebihi 20 helai. Hadis ini sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Bukan sahaja sekadar terjemahan tu, bahasa Arabnya pun macam tu juga. Mungkin ada persoalan, kenapa kat Mekah 10 tahun? Kenapa Nabi wafat umur 60 tahun? Kan? Okey. Jadi pertama kita tengok dua hadis ni. Pertama, ketinggian Nabi SAW. Ini Saidina Anas sendiri ni riwayat kan, dia tengok Nabi, dia bayangkan macam mana riwayat. Dan kebanyakan sahabat lah, Huzaifah ke, Abdullah bin Umar ke, ataupun Jabir bin Abdullah, Jabir bin Samurah, maka semua riwayatkan macam itulah riwayatnya. Macam mana mereka tengok baginda Nabi SAW. Jadi tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Warna kulit Nabi SAW ini, ada riwayat sebut putih kemerahan, ada sebut putih seakan-akan sikit-sikit coklat. Ada yang kata seakan-akan campuran warna putih dengan coklat. Ni siapa yang sebut ni? Ulama-ulama hadis yang syarah lah. Seperti disebut oleh Al-Bajuri, disebut juga oleh ulama-ulama tu, kemudian Saleh Munajjid, disebut oleh Syekh Abdul Razak Badar dan ulama-ulama yang lain kan, yang mensyarahkan hadis ni. Baik. Kemudian juga rambut baginda berombak, tidak terlalu lurus, tidak pula terlalu kerinting. Okay. Rambut Nabi ni di 3 peringkat ya. Dia panggil wafrah, kemudian dipanggil limmah, kemudian dipanggil jummah. 3 peringkat je. Wafrah dia panjang sikit sampai telinga. Kemudian limmah bawah pada cuping telinga, panjang sikit. Jummah cecah bahu. Tu je. Bawah pada bahu tak ada riwayat. Panjang sangat ke apa ke dan sebagainya, tak ada. Kan? Jadi kalau kata sunnah, kita tengok ni jemaah-jemaah tabligh kan. Macam tu rambut dia. Dia bukan panjang berikat rockers, bukan. dia paling-paling pun sampai bahu je. Itu paling panjang. Kan? Maksudnya tak ada lagi lebih pada bahu. Tak ada riwayat sebut lebih daripada bahu. Itu kira kadar rambut Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cumanya kita dah bincang kan sebelum ni, rambut Nabi ni ada lagi ke tak ada? Tak adalah. Yang riwayat yang sahih, yang betul-betul tepat menyatakan masih ada ke, wujud ke? Iyalah, negara akan claim lah. Kuwait claim ada simpan rambut Nabi. Lubnan pun ada simpan juga rambut Nabi kan. Kita pun ada replika rambut Nabi, macam-macam lah kan. Jadi kita kata itu semua claim lah. Tapi daripada sudut kesahihan, betul ke penyimpanan daripada siapa pada siapa, tak ada siapa yang dapat boleh buktikan lah. Kan? Kalau ya, mungkin ya. Kalau tak lah kan. Tapi kita kata tak dapat untuk nak dijelaskan. Kalau nak kata buat DNA, nak DNA dengan siapa? Boleh faham? Kalau kita kata ni seorang ayah, kita nak tahu anak dia, kita tengok test buat DNA anak dia, tahulah itu anak dia. Ini kalau Nabi nak DNA dengan siapa? Kan? Pada zaman Nabi SAW tu, maka tak boleh DNA. Jadi kita kata nak bukti sains pun tak boleh, bukti bersanad pun tak boleh, bukti apa pun tak dapat nak dibenarkan. Tapi kalau betul boleh ambil berkat, boleh. Ulama sepakat. Kalau betul lah, sungguh itu rambut Nabi. Tapi tak tahu siapa yang boleh membetulkan dan menyatakan itu adalah semata-mata betul ataupun benar. Okey. Kemudian seterusnya, Allah melantik baginda Nabi SAW menjadi Nabi ketika berumur 40 tahun. Ada kata 40 tahun, 3 bulan lebih, berapa hari ya. Kita dah bincang sebelum ni. Baginda Nabi SAW telah tinggal di Mekah selama 10 tahun. Dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Imam Tirmizi kata 13 tahun. Kenapa? Kerana perawi hadis hanya cuma untuk nak merengkaskan dalam bentuk genap. Sebab tu disebut dalam hadis ni 10 tahun. Hadis ni dalam Bukhari. Tiba-tiba orang kata, tak betul hadis dalam Bukhari. Hadis Bukhari ni kan, tak betul ni, patutnya 13. Mesti ada benda-benda yang gugur ni. Tak. Sebab itu dipanggil sebagai kaedah cara periwayatan ulama hadis ataupun perawi hadis. Siapa perawi hadis? Kalau daripada Anas bin Malik ni ramai. Contohnya Sabit Al-Bunani, anak murid dia. Itu antaranya lah. Kan? Jadi ramai juga. Sayyidina Anas pun ramai di kalangan tabi'in anak murid dia. Maka kadang-kadang anak murid tu nak bagi ringkas. Sayyidina Anas bin Malik pun nak bagi ringkas contohnya. Maka sebab itulah sebut tu 10, padahal sebenarnya adalah 13. Sama juga baginda Nabi SAW ketika berumur 60 tahun, sebenarnya 63 tahun lebih kan, umur baginda Nabi SAW ketika diwafatkan. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk ringkas, supaya tak memanjangkan cerita. Dan kalau nak baca lebih, baca riwayat-riwayat hadis yang lain yang menyatakan secara spesifik tepatnya 63, secara spesifik tepatnya dekat Mekah 13 tahun. Itu kaedah dia. Baik. Dan uban yang ada di rambut dan di janggut tidak melebihi 20 helai. Dia pun sebut juga macam tu. Sebab dalam riwayat Mujahid,
riwayat Anas bin Malik yang lain, riwayat Jabir bin Samurah, riwayat daripada sahabat-sahabat yang lain menyatakan bahawa ada kata 14 helai, ada yang kata 16 helai, tapi tak lebihlah 20 helai. Mimpi jumpa Nabi kata putih janggut Nabi, confirm bukan Nabi. Putih, lepas tu Nabi pakai serban apa semua kan, kita kata itu bukan Nabi sebab nak tahu macam mana ciri-ciri yang benar dalam mimpi jumpa Nabi tu, baca kitab Syama'il Muhammadiyah, habis cerita janggut Nabi ke, panjang Nabi ke, macam mana jumpa Nabi tinggi. Tinggi tu bukan Nabi lah, sebab Nabi tak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Sebab apa? Inna syaitana la yatamathalu bi, syaitan tidak akan menyerupai Nabi. Tapi syaitan boleh menyerupai orang yang kita sangka itu Nabi, boleh. Tu yang kita kata tu, mimpi jumpa Nabi, sikit-sikit mimpi jumpa Nabi. Baguslah kalau mimpi jumpa Nabi, nak hari-hari boleh, baguslah tu kan. Sebulan sekali ke. Tapi kita kata macam mana ciri-ciri yang sebenar tu? Faqad, kata Nabi SAW apa? Faqad ra'ani haqq. Siapa yang mimpi jumpa aku, dia betul-betul akan melihat aku. Ada pendapat, kalau tengok Ibn Hajar punya pendapat, An-Nawawi punya pendapat menyatakan bahawa pertama, betul-betul melihat sahabat yang mimpi pada zaman Nabi tu. Sahabat mimpi pada zaman Nabi, Nabi ucapkan hadis tu, maksudnya kalau kamu dulu pernah mimpi jumpa aku, nanti kamu akan jumpa aku secara realiti, Nabi masih hidup. Tu satu maksud, kata Qadhi Iyad dan ulama-ulama yang lain. Kemudian yang kedua, maksudnya siapa mimpi jumpa Nabi tu benar-benarlah itu isyarat yang dia betul-betul akan jumpa Nabi dekat akhirat nanti. Maksudnya jumpa tu dengan kelebihan, jumpa tu dengan kebaikan kan. Sebab ada orang mungkin tak jumpa Nabi dekat akhirat, boleh jadi kan, Allah singkapkan. Tapi kalau tengok hadis secara umum, semua jumpa lah. Sebab apa? Hadis tentang syafaat tu pun kita akan nampak semua orang pergi jumpa Nabi lah, minta syafaat Nabi, syafaat dibukakan pintu syurga, syafaat dicepatkan hisab dan macam-macam lagi. Kan, jadi menunjukkan semualah. Cuma maksud hadis ni betul-betul dapat perlindungan daripada syafaat Nabi. Itu je maksud yang sebenar. Okey. Kemudian tidak melebihi 20 helai ni pun ada pelbagai keadaan juga. Ada sebahagian sahabat dia tengok, dia gambarkan mungkin faktor waktu dia jumpa Nabi. Waktu jumpa Nabi tu baru mungkin 14 helai lah. Lepas tu mungkin dah uban Nabi bertambah. Tu pun boleh kemungkinan di sisi ulama hadis kan. Kemudian ada juga mungkin yang kata waktu Nabi tak nampak langsung ataupun berapa helai saja tu, Nabi rapikan rambut, Nabi sikat cantik apa semua, berminyak, jadi macam seakan sama, macam tak ada sangat nampak. Lepas tu kalau kering, kalau apa keadaan ni kan. Sebab tu Nabi kata apa? Illa ghibba, jangan kamu sikat rambut melainkan jangan kerap. Maksudnya Nabi tak bagi sikat rambut ni kerap. Memang ada dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih menunjukkan bahawa kita sikat rambut tu sunnah lah kan. Ada riwayat sebut mula-mula Nabi sikat apa ke belakang, apa ke belah, lepas tu orang Yahudi apa semua buat, kemudian Nabi sikat ke belakang. Adalah hadis-hadis tu. Cumanya Nabi tak bagi situ, bermaksud setiap kali sikat rambut, setiap kali sikat rambut, sikit-sikit sikat rambut. Nabi tak suka macam tu lah. Sikit-sikit, sikit. Setengah jam sekali rambut sikat. Kan dulu orang suka buat sikat letak dalam poket apa semua kan. Okey je, tak ada masalah, tapi jangan terlalu kerak. Sebab sikit-sikit nak fokuskan yang tu je. Kan banyak lagi kerja lain yang lebih utama. Sebab tu Nabi kata illa ghibba, melainkan selang-seli, melainkan jangan kerak. Sikatlah rambut sunnah, tapi melainkan jangan terlalu kerak kan. Okey, jadi itu maksud dia. Jadi nak bagi tahu itu keadaan Nabi itu sendiri, maka menunjukkan bahawa api uban ada cahaya dekat akhirat. Dalam riwayat daripada Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Ibn Khibban, nura, Nabi sebut tentang uban ni syayib ni, uban ni ialah dia cahaya dekat akhirat. Tidaklah satu uban yang tumbuh di kepala orang mukmin itu, melainkan dia adalah cahaya dekat akhirat. Sebab tu Imam Nawawi bahas cabut uban ni makruh hukum dia, sebab nak kekalkan cahaya dekat akhirat dan macam-macam lagi lah. Kan ada yang kata haram cabut uban dengan hadis tu Nabi kata la tankifu, jangan kamu cabut uban. Banyak hadis-hadis yang sahih mendetailkan tentang isu perkara itu. Okey. Jadi semua itu merujuk kepada bahawa Nabi SAW tidaklah mempunyai, ataupun Nabi SAW mempunyai bayangan macam manusia biasa kan, di bawah bulan ke. Sebab kalau tengok contoh Jabir bin Samurah riwayat, dia pernah tengok Nabi SAW di bawah bulan kan, ataupun beberapa orang sahabat yang lain, dia tengok bulan, tengok Nabi, tengok bulan, tengok Nabi kan. Lepas tu dia kata Nabi tu lebih bercahaya lah, lebih utama daripada bulan tu.
Tak ada pula dia kata Nabi tak ada bayang-bayang. Ni dalam hadis tadi kan sebut Nabi tengok apa matahari, apa di bawah terik matahari dan sebagainya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau nak riwayatkan benda tu istimewa, waktu tengah hari peristiwa hijrah, waktu keluar tu Nabi datang awal-awal tu panas terik, Nabi datang. Tak pernah pada waktu tu kata Sayyidina Abu Bakar Nabi datang melainkan dia diizinkan oleh Allah untuk berhijrah. Kan? Panas terik. Tak ada pula Sayyidina Abu Bakar kata riwayatkan tentang adanya Nabi tu tak ada bayang ke di bawah panas terik ke apa semua, sebab menunjukkan benda tu tak penting dan menunjukkan benda tu mungkin tak sahih. Seperti mana yang kita sebutkan tadi. Okey. Akhir sekali, menjadi contoh teladan untuk umat manusia apa yang telah diperlihatkan oleh baginda Nabi SAW ketika berjalan. Ia memperlihatkan bahawa umat Islam perlu tegas, kuat dan pantas dalam melakukan sesuatu. Hingga berjalan pun Nabi SAW bersungguh-sungguh tidak main-main. Okay. Ni dalam riwayat lain pun hadis sahih, Nabi berjalan ni macam seakan-akan yatwa al-ard, seakan-akan bumi dilipatkan untuk Nabi. Maksudnya cepat Nabi jalan tu kan, perjalanan Nabi tu kan cepat tu. Ada orang buat video dia jalan cepat lah. Kita kata bukan gitulah, jangan baca literal hadis tu kan. Jadi Nabi kata Nabi jalan cepat, kita kena jalan macam ni kan. Dia pun jalan cepat, dah nak menunjukkan bahawa fokus Nabi tu, keutamaan Nabi tu kan. Kita kan kadang-kadang kalau berjalan tu orang tak suka catwalk lah apa benda kan, jalan nak tunjuk peragaan apa semua. Sedangkan jalan tu nampak di situ pun fokusnya, nampak di situ pun Nabi tekankan, apatah lagi peristiwa yang lain kan, rumah ke isu ketenteraan, isu apa lagilah kan. Jadi nak menunjukkan semua tu ada dia punya misi seorang Nabi, misi seorang Rasul, nampak tegak, nampak tegas dan sebagainya dalam setiap tindak tanduk dia. Baik, bercerita mengenai perkara hati, lidah, sifat keluarga dan lainnya, maka Rasulullah SAW mengatasi segala-galanya. Orang yang melihat semitah lalu akan terpesona melihatnya, apatah lagi mereka yang selalu mendampinginya, baginda Nabi SAW. Namun tidak adalah riwayat yang sahih menceritakan Nabi SAW tidak mempunyai bayang. Kan? Betul lah. Kadang-kadang ada sahabat tu, dia baru jumpa Nabi tu sekali je, terus dia jatuh cinta. Kan? Sebab perwatakan Nabi, sebab Nabi tu sendiri. Ada orang dah memang sama dah dengan Nabi SAW, ada sebahagian tu tak dapat nak bayangkan. Sebab tu riwayat berkenaan dengan Nabi ni tak semua riwayat sahabat riwayatkan, sahabat riwayatkan. Sebab bila mereka tengok tak dapat nak bayangkan macam mana keagungan lah, hebatnya Nabi tu kan. Tapi adalah alhamdulillah lah, sampailah kepada kita juga riwayat-riwayat yang sahih, tinggi Nabi, kulit Nabi tu, alhamdulillah, sebab ada sahabat yang meriwayatkan. Tapi kebanyakan sahabat mereka tak sebut, sebab menunjukkan bahawa mereka terpesona, mereka tergamam nak riwayatkan apa sebenarnya depan mereka ni, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kita kata riwayat ini tidaklah kukuh menceritakan tentang apa yang disebutkan baginda Nabi SAW tidak mempunyai bayang, maka seperti biasa. Dan kemudian kita tengok juga tadi pengajaran-pengajaran yang kita dapat. Wallahualam, saya rasa cukuplah dulu kot dekat sini. Ada persoalan, ada apa-apa yang nak diperbincangkan, silakan. Macam sekian-sekian. Raut muka wajah Nabi SAW ni sebenarnya macam mana? Kalau kita tengok perbahasan-perbahasan itu panjang jugalah dia punya perbincangan. Pertama sekali, Nabi ni adna jabhah, Nabi punya dahi ni luas Nabi, dahi Nabi SAW ni luas. Lepas tu amfun, maksud juga hidung Nabi tu terlalu menunjukkan bahawa hidung Nabi tu mancung kan. Ada sebahagian sahabat yang ada sebahagian yang mensyarahkan hadis-hadis ni semua hadis-hadis sahih lah kan, terutama hadis tentang kedatangan Imam Mahdi. Hadis kedatangan Imam Mahdi tu Nabi sebut ada najabah, maksudnya dia punya dahinya luas, ciri-ciri Imam Mahdi itulah Nabi sebut. Maka macam Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian janggut Nabi tu sendiri tidaklah sampai begitu besar banyak sangat kan. Jadi ataupun ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang tulang di antara dua tulang Nabi ni. Dan sebenarnya kalau ikut kening Nabi, ramai orang kata kening Nabi bersambung, sebenarnya tak bersambung. Dalam hadis sahih sebenarnya tak bersambung. Nabi punya kening tu kan, dia lebih kuat, lebih kukuhnya, tak bersambung. Jadi menunjukkan gambaran seperti itu saja kan. Jadi kalau ada satu orang dia nak tampalkan tokoh dia tu macam Nabi, rupa parah mirip macam Nabi, kita kata tak. Kerana pertama tak dapatlah nak digambarkan lebihnya Nabi tu sallallahu alaihi wasallam
Hatta daripada keturunan Nabi pun kita tak boleh kata Nabi tu lebih kurang macam ni lah. Kena yang tak handsome macam mana? Yang gelap semacam sebagai kita nak kata apa kan? Jadi kita nak kata maksudnya semua orang boleh mendakwa, tapi daripada sudut hadis kita tahu dengan hidungnya mancung, dengan keningnya agak tebal Nabi SAW, dia punya mata ni, ada yang kata mata Nabi SAW ni dia lebih kepada warna-warna koko sikit kan. Sebab dalam riwayat memang sebut, cuma syarah-syarah hadis macam Al-Bajuri, macam An-Nawawi juga dan sebahagian ulama-ulama yang lain, mereka menyatakan bahawa tak ada yang kata bercampur di antara hitam dengan koko, tidaklah biru, tidaklah coklat semata-mata kan. Jadi kita kata ada riwayat-riwayat tu, tapi kalau kita himpunkan, lepas tu kita pun kata ni orang ni lah je macam Nabi tu, tak. Jadi kita kata tak kuat lah untuk menyatakan perkara demikian. Cuma riwayat tentang wajah Nabi tu ada dan macam mana keadaan tu, tapi taklah secara jelas terperinci, cuma disebutkan secara ringkas oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagus juga sahabat sebut tu untuk bagaimana nak tahu betul ke ciri Nabi ke apa semua, maka itulah ukuran dia, itulah hadisnya. Sebut mimpi Nabi, sebut cerita jumpa Nabi, sebut apa, safely kan, bagi gambaran kepada aku macam mana, apa sebut ciri, betul tu mimpi jumpa Nabi tu, contohnya kan. Tapi kata betul tak betul lah, sebab kita ada hadis, ada panduan. Wallahualam. Ada soalan lain? Ya. Tak sahih. Cerita tentang serban ni, turun dalam perang Badar, Nabi sebut solat dengan pakai serban ni ada kelebihan apa-apa dan sebagainya. Semua hadis-hadis terdedah kepada hadis-hadis perbincangan di kalangan para ulama menyatakan hadis tu sangat lemah kan. Bukan bermaksud tak boleh pakai serban, boleh pakai, kerana itu dipanggil jibiliyah. Jibiliyah ni maksudnya kalau kita pakai itu kita kerana kita tahu Nabi pakai sunnahnya, ataupun kita ikut kerana kita cinta, kita sayang, dapat pahala lah kan. Jadi kita nak kata daripada sudut asalnya riwayat-riwayat berkenaan dengan kelebihan fadilat serban tidak kuat daripada sudut riwayat dan juga kelebihannya kan. Cumanya kopiah pun tak ada. Riwayat Nabi pakai kopiah ke apa, tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, cuma hadis tu pun tak kuat, tak kukuh, yang mana Nabi ada letak dipanggil sebagai kain kecil. Nabi pakai serban, dan sebab tu dalam hadis tu Nabi, dalam hadis Muslim, dalam hadis yang sahih, bila Nabi pakai serban, Nabi akan sapu sikit kat sini, kemudian atas serban waktu Nabi berwuduk. Tu sunnah tu bagi siapa yang pakai serban lah kan. Okey, jadi menunjukkan bukti Nabi pakai serban, menunjukkan bukti Nabi pakai jubah. Cuma kelebihan pakai serban, maka yang itu tidak ada dalam hadis-hadis yang sahih tentang perkara itu. Kelebihan lah yang kuat tu. Tapi kalau kata fadail a'mal, kelebihan semua, tapi kalau terlampau exaggerate lebih, dhaif tu bukan dhaif yang ringan, itu pun perbincangan lain pula lah. Okey, itu satu. Yang kedua tadi kita sebut apa tentang serban tadi, tentang Nabi itu sendiri kan, pakai Nabi itu macam mana dan sebagainya kan. Itu pun berbeza. Yang geng Tunisia pakai lain, Arab Saudi pakai lain, yang geng ni pakai lain. Kita kata adakah itu penutup kepala tadi macam kopiah tak ada, tapi macam kain kecil Nabi letak dia taqanna, maksudnya qana, maksudnya Nabi letak kain kecil tu untuk supaya minyak tu jangan kena serban. Kan, maksudnya bersih lah kat situ, Nabi pun bersih kan, Nabi pun bersih. Jadi itulah yang menyatakan Nabi pernah pakai macam benda kecil kat kepala sebelum serban. Itu tanda macam pakai kopiah lah kan. Jadi kita kata dari sudut riwayatnya kita pakai, ulama hadis Imam Malik pakai, sebab itu menunjukkan thiqah. Ulama hadis nak riwayatkan hadis Nabi SAW kan, kepercayaan kan. Jadi tapi dia tidaklah menjadi satu kewajipan kan. Hatta Imam Malik dia ada pakai yang dia sendiri, bila nak mengajar hadis dia ada pakai yang dia sendiri kan. Dia bukan main-main lah dalam bidang hadis. Itu kita kata ulama-ulama terdahulu. Cuma bab serban dan apa semua tu wallahu alam, itulah dia punya riwayat dia. Okey, wallahu alam. Ada soalan lain? Tak ada. Okey, tak ada, kita berhenti dulu kat sini. Insya-Allah nanti kita sambung lagi. Terima kasih banyak tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.